Saudara, sokongan perubatan kepada penduduk terjejas banjir sangat diperlukan dalam tempoh pasca banjir. Perhatian daripada aspek pengurusan emosi dan kesihatan juga adalah penting untuk mereka bangkit semula selepas menghadapi bencana alam yang tidak diduga. Terus bersama Ahnaf Abu Bakar di Kompleks Islam Putrajaya. Ya Julia, untuk tujuan itu, Hospital Pusrawi bawah Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib dengan kerjasama Malaysia Relief Agency MRA serta Angkatan Pertahanan Awam APM menempatkan klinik prihatin bencana di kawasan terjejas bagi memudahkan penduduk setempat mendapatkan bantuan kesihatan secepat mungkin. Wartawan JAKIM Syafiqah Masa turut pandang meninjau operasi klinik tersebut. Taman Sri Nanding di Hulu Langat, Selangor merupakan antara lokasi terjejas teruk dilanda banjir. Justeru, bantuan kesihatan merupakan instrumen penting dalam memastikan tahap kesihatan mental dan fizikal penduduk yang terjejas berada dalam keadaan baik. Kita boleh selaraskan pemberian supaya tidak ada, kita panggil pemberian berlapis, supaya tidak ada tempat yang tak dapat. Jadi apabila ramai orang datang, koordinasi ini sangat perlu, kan? Jadi antara yang kita lakukan di sini bukan sahaja klinik sahaja, bukan sahaja perkhidmatan sahaja, tetapi koordinasi antara sebab sumbangan banyak dari perubatan, rakan-rakan kita, sebab apa kita bekerjasama dengan NGO, apa rakan-rakan kita yang lain perlu, apa yang kita ada kita kongsikan. Dalam tempoh pasca banjir, masalah kesihatan yang sering dihadapi ialah masalah kulit, sesak nafas dan kecederaan ringan. Jelasnya, selagi proses pembersihan rumah masih berjalan, keperluan untuk membantu masyarakat mendapatkan rawatan akan terus dilakukan. Dan bila berlaku bencana bah di Selangor ni dan di Pahang, kami sebagai NGO daripada MRA akan tolong sedaya upaya kami lah. Kalau kita tengok daripada keadaan sini, memang di sini memang dia perlukan lain daripada material biasa, lain daripada keperluan makanan dan tempat tinggal. Perubatan saya rasa lebih penting, takut merebaknya penyakit berjangkit atau juga di musim COVID ini. Sebenarnya pakcik mengalami kencing manis, darah tinggi dan kolesterol yang tinggi. Itu sejak banjir ni, kaki badan pakcik rasa gatal-gatal, so ubat-ubat semua telah hancur dalam banjir. So datang sini kurang-kurangnya untuk dapatkan sedikit bakalan ubat untuk beberapa hari sebelum klinik Batu 14 kita dibuka lah. Selain klinik prihatin bencana, terdapat beberapa inisiatif yang dilakukan Hospital Pusrawi dalam meringankan beban penduduk. Antaranya perkhidmatan kesihatan rumah ke rumah, klinik bergerak, perkhidmatan ambulans dan stesen pertolongan kecemasan. Meskipun dalam tempoh pasca banjir ini, kesihatan penduduk setempat turut diberikan perhatian. Ini kerana terdapat kecederaan yang dihadapi mereka dalam tempoh pembersihan, sama ada kecederaan kecil maupun kecederaan besar. Jadi inisiatif ini merupakan inisiatif yang baik bagi penduduk setempat mendapatkan bantuan kesihatan dalam tempoh fasa pemulihan ini. Syafiqah Masaad, laporan JAKIM untuk RTM. Isteri atau bekas isteri dinasihat ambil tindakan segera apabila suami atau bekas suami culas membayar nafkah. Menurut Jabatan Kehakiman Syariah JKSM, tindakan pantas mampu mengelakkan hilangnya keupayaan suami atau bekas suami untuk melaksanakan perintah mahkamah bagi pembayaran mengikut amaun yang diarahkan. Wartawan Syahada Hashim menyediakan laporan ini. Pelbagai penambahbaikan telah dilakukan JKSM melalui bahagian sokongan keluarga BSK bagi membantu para isteri atau bekas isteri yang dinafikan hak dalam pembayaran nafkah. Terbaru, mekanisme yang cuba diterokai sejak 2019 adalah melalui sekatan akaun bank ke atas bekas suami yang culas. Penting untuk isteri dengan anak-anak yang mendapat perintah nafkah tadi itu untuk bertindak seawal yang mungkin sebelum suami ataupun bekas suami tadi betul-betul hilang keupayaan dia tadi. Supaya macam saya sebut tadi lah,
boleh kita kenal pasti harta-harta dia, sebab hampir mustahil dalam tempoh sebulan tadi itu, bila dia culas tadi itu, dia akan hilang keupayaan dia, sedangkan mahkamah buat penilaian tu baru bulan yang lepas. Jadi yang Syah sebut saya tu, yang jadi masalah tu apabila tindakan tu diambil 10 tahun, 12 tahun, biarkan sampai itu kan, memang sampailah suami tadi tu hilang keupayaan dia untuk membayar nafkah ataupun mematuhi perintah nafkah yang dikeluarkan. Datuk Dr. Naim yang juga merupakan Ketua Hakim Syari'i memberitahu bermula Februari tahun lalu, perintah hiwalah iaitu pemindahan hutang daripada penghutang penghakiman kepada pihak ketiga yang dikeluarkan Mahkamah Syariah boleh dilaksanakan oleh institusi keuangan berdasarkan kepada peruntukan undang-undang. Ini bermaksud jumlah simpanan yang ada dalam akaun bank bekas suami tersebut akan dibayar kepada isteri dan anak-anak sehinggalah hutang nafkah itu langsai. Beliau berharap para suami akan lebih bertanggungjawab terhadap isteri dan anak-anak tanpa perlu melalui tindakan mahkamah. Kita kena berani nak ambil tindakan. Jangan fikir kesian sangat dekat bekas suami kita, sebab yang merana tu kita, yang menanggung kita dan anak-anak kita. Setakat ni BSK sangat membantu saya dalam melancarkan urusan. Kahwin baru mampu, bina keluarga lain pun mampu. Tetapi apabila tiba masa untuk memberi nafkah kepada anak-anak bersama dengan bekas isteri, tiba-tiba tak mampu. Ikut hati mati, ikut rasa binasa. Ada akal, fikirlah sendiri. Kepada kaum wanita di luar sana, jangan biarkan diri anda ditindas. Ambil tindakan sewajarnya. Saya Syuhada Hashim, laporan JAKIM untuk RTM. Bahan itu tadi mengakhiri lintas langsung dari Kompleks Islam Putrajaya. Kembali ke Angkasa Puri. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Ahnaf.